Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Saya muliakan ahli jaga khusus surau, tuan-tuan hadirin hadirat, mudah-mudahan kesemua kita di dalam perlindungan, rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa khabar semua, sihat ke? Pernah saya lama rasa tak jumpa. Saya alhamdulillah sihat. Itulah Nabi SAW sebut dalam hadis, dia kata al-arwah junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Antara mafhum dia nak translate sebiji itu dia tak sampai. Ruh itu dia cenderung dengan geng dia. Ruh itu dia, kalau ini geng dia datang sini dia rasa seronok. Itu kalau kita dengar datang daripada jauh kan, datang solat jemaah kat sini, kadang-kadang tu sebab dia rasa seronok. Inilah kalau geng-geng baik dia dengan geng baik dia. Kalau geng-geng sunnah dengan geng sunnah, kalau geng bid'ah dengan bid'ah dia seronok sama-sama dia. Jadi itu antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi alhamdulillah hari ini kita dipertemukan sekali lagi untuk menyambung pengajian kita berkaitan dengan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Yang mana kitab ni tuan-tuan ada dengar debat tak baru-baru ni? Debat Ustaz Salman Ali dengan Ustaz Piyu Faiz. Tak pernah tengok, tak tahu pun. Okey. Jadi adalah debat baru-baru ni yang dapat liputan, tetapi majoriti orang yang tengok, mereka komen, maknanya masyarakat ataupun orang ramai tak faham. Payah nak faham. Apa bodoh cerita ni. Tuan-tuan, apa yang dia debat tu sebenarnya apa yang kita mengaji dalam kitab ni. Apa yang dia debat tu, yang ni apa yang kita belajar. Apa tajuk debat dia? Perdebatan di antara Ustaz Salman Ali dengan Piyu Faiz itu adalah berkaitan sifat sama' dan juga basar Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ahlus Sunnah memahami sifat sama' dengan dan juga sifat basar, melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang membezakan kita ni tuan-tuan. Sebenarnya kita dalam di Malaysia ni dia tidaklah, kita ni taklah jauh sangat sebenarnya dengan kumpulan-kumpulan ni, tak jauh. Kesemua kita sepakat Allah Ta'ala adalah pencipta. Semua kita sepakat Allah Ta'ala Esa, kita sepakat Allah Ta'ala adalah yang berhak disembah, kita sepakat. Tang mana kita berselisih? Kita hanya berselisih pada memahami sifat-sifat Allah itu saja. Kita faham macam ni, yang macam kitab ni saya cerita ni, yang kita faham dalam kitab ni, dan macam mana satu lagi kumpulan faham. Jadi sifat sama' dan basar ni, dia punya perdebatan tu bermula dengan kenyataan daripada Ustaz Salman Ali lah. Dia kata kalau orang yang betul-betul mengaji mazhab Asy'ariyah, jadi tuan-tuan faham, kenal lah siapa Asy'ariyah kan. Kalau dia betul-betul mengaji mazhab Asy'ariyah, dia tak boleh kata Allah sedang dengar sekarang ni, tak boleh. Allah sedang mendengar sekarang ni, patutnya orang Asy'ariyah tak boleh cakap. Sebab orang-orang Asy'ariyah dia tak boleh zat Allah itu disandarkan dengan benda yang baharu. Tengah buat benda yang baharu. Selain daripada Allah, semua baharu. Zat Allah sahaja qadim. Jadi kalau zat qadim ini tengah dengar, tengah tengok benda yang baharu, maka zat ini juga baharu. Itu kaedah dia. Itu sebab tu sama dia kata kalau orang betul-betul mengaji Asy'ariyah, dia sebenarnya tak boleh cakap benda ni. Sedangkan kita yang kita belajar, kita mengaji Ahlus Sunnah ni, Allah sedang dengar, betul tak? Allah sedang dengar apa saya cakap ni. Allah sedang melihat apa yang kita buat, itu yang kita faham. Itulah salaf punya kefahaman. Golongan salaf faham macam tu. Allah tengah tengok, Allah tengah. Tapi kalau orang mengaji Asy'ariyah, dia kata tak boleh tau. Sebab
mengaitkan Allah dengan benda yang baharu. Jadi berlakulah perdebatan ni kan. Jadi tapi antara manfaat yang kita dapat jadi Asy'ariyah cukup pegang dengan kaedah tak boleh sandarkan Allah dengan benda baharu ni, yang kita dah sebut dah dulu dalam ni, kita pernah sebut dulu. Kaedah mereka adalah ma la yakhlu minal hadis fahuwal hadis. Apa yang tak sunyi daripada benda baharu, maka dia juga baharu. So sebab tu dia, kalau dia tak boleh kata. Okey, oleh sebab itu apabila cumanya apabila kita tengok tu, barulah antara benefit yang saya dapat juga. Debat tu lebih kurang 3 jam lebih kot, mungkin 4 jam kot. Saya pula dengar sambil bawa kereta. Tu tengok pula lembu, dia cakap apa tadi, kena rewind balik. Tengok ni, apa dia cakap tadi. Kita lelaki ni dia memang otak dia memang senang kan, pergi merata kan, jadi kita kena rewind balik. Jadi bertambahlah jam-jam nak dengar tu kan. Tapi antara beberapa benefit yang saya dapat dengar, Ustaz Salman Ali bongkarkan daripada mana datang kaedah ni yang tak boleh sandarkan Allah Ta'ala dengan benda baharu ni. Ia berasal daripada kaedah Aristotle. Aristotle ni, kalau tuan-tuan mengaji akidah falsafah ni, kita akan tahu dia adalah seorang ahli falsafah yang agung lah. Aristotle, Plato, Socrates, tiga ni daripada tamadun Greek, Yunan. Yunan yang lama ni, mereka ni adalah, so geng-geng Ahlul Kalam pada zaman kegemilangan Abbasiyah dulu, tahun 200 Hijrah, 300 Hijrah ni, pakai kaedah Aristotle ni untuk membuktikan ataupun untuk mengajar orang ramai tentang Allah Ta'ala. Dia guna kaedah ni, antara kaedah Aristotle ni, dia kata the first mover, maksudnya Tuhan, mereka ni tak tahu, tak kenal Allah. Aristotle ni tak kenal, tapi antara kaedah yang diguna pakai oleh Asy'ariyah untuk buktikan Allah, dia guna kaedah Aristotle ni. Dia kata the first mover, Tuhan tu, maksudnya first mover itu Tuhan itu dia tidak boleh cannot be decay, tidak boleh berkurang, tidak boleh macam tu lah lebih kurang maksud. Tapi daripada kaedah tu datanglah ma la yakhlu minal hadis fahuwal hadis tadi. Apa yang tak sunyi daripada benda yang baharu, dia juga baharu. Itu kaedah dia, itu asal usul dia. Jadi tuan-tuan, hari ni kita boleh tahu isu dia ataupun masalah dengan akidah Asy'ariyah adalah asas mereka untuk kenal Tuhan, untuk mengenalkan orang dengan Tuhan adalah Aristotle. Orang kafir itu adalah asas kepada akidah. Kaedah dia tu tak adalah masalah, okey kan. Cuma apabila you jadikan itu adalah asas you nak kenalkan Tuhan, dia akan bermasalah kan? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan diri dia di dalam Al-Quran. Nabi kenalkan Allah kepada kita bukan dengan cara Aristotle itu. Kita boleh faham Jadi orang-orang yang mengaji sunnah ataupun memahami Allah, mengenal Allah dengan cara salaf, dia boleh clear waktu ni. Benda ni dia boleh clear. Kalau nak kata, maksudnya Asy'ariyah tadi, kalau dia nak kata Tuhan dengar tak sekarang ni, you tak boleh kata Tuhan dengar. You kena kata itu adalah ta'alluq tanjizi hadis. Maksudnya ta'alluq tu adalah benda yang dia berpisah daripada Tuhan. Dia bukan zat Tuhan, dia adalah ta'alluq Tuhan. Itu panggil kaedah ta'alluq tadi. Ada ta'alluq soluhi, ta'alluq macam-macam lah. Jadi dia bina satu kaedah supaya dia tidak menyandarkan perbuatan tu dengan zat Allah. Allah tak dengar. Dia tak boleh kata Allah dengar. Sebab pendengaran Allah, penglihatan Allah adalah qadim, lama. Azali lah. Qadim ni bukan maksud lama, qadim maksudnya azali, daripada asal. Sebelum daripada sebelum. Itu azali. Pening mengajar kaedah apa ni? Falsafah ni. Jadi itulah. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan faham apa yang saya cakap tadi ni, apa yang kita mengaji daripada kitab ni, asasnya adalah itu. Bagaimana kita nak faham zat Allah, sifat Allah dengan cara sunnah, ataupun nak faham sifat Allah melalui kaedah yang tadi tu, Aristotle tadi tu. Jadi itu sahajalah sebenarnya kesimpulan. Jadi kalau tuan-tuan faham, saya ingat tak payah ajar dah hari ni. Okey. Jadi kita patah balik dah tuan-tuan. Tajuk kita yang terakhir hari tu,
last kali kita bincang tentang Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy. Dah tengah-tengah dah, saya ingat dah muka surat 300 lebih dah. Okey, itu adalah tajuk yang terakhir kita belajar. Allah beristiwa di atas arasy. Apa maksud istiwa? Siapa boleh ni jawab? Istiwa? Kita selalu dengar ni. Allah bersemayam. Jadi kalau terjemahan dia Allah bersemayam. Kalau kita tanya boleh apa bersemayam tu? Tak tahu lah. Orang pun tak berani nak terjemah. Sebab apa? Takut orang panggil menyamakan Allah dengan makhluk, kan? Bersemayam maksud dia adalah duduk. Duduk. Maksud literally dia duduk. Tetapi dalam bahasa Arab bila kita kata istawa, bersemayam itu istawa dalam bahasa Arab. Istawa itu dia duduk di tempat yang tinggi. Itu maksud dia. Jadi kita dia bukan sebenarnya kedudukan tu, tetapi dia nak menggambarkan Tuhan itu atas daripada orang lain. Kalau raja lah, kan, dia akan dalam setting raja tu, ada tak orang lagi tinggi daripada raja? Tak ada, kan? Tak ada. Ada pula seorang atas lagi, yang dipertua atas, tak ada, tak boleh. Raja paling tinggi, itu maksud duduk yang ditinggi. Jadi antara orang yang terjemah duduk ni, dulu Tuan Guru, ingatlah, Tuan Guru ni Aziz, kan? Orang tanya apa maksud dia terjemahkan, dia kata istawa itu duduk lah, sila lentik, dia kata duduk, kan? Jadi orang semua serang dia, kata dia musyabbih, musyabbih, mentajsimkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Tuan Guru ni Aziz dulu kena teruk sebab dia kata Allah duduk. Istawa ni isu dia. Jadi kita faham Tuhan duduk. Tak tahu macam mana Tuhan duduk, tak tahu macam mana. Tetapi dia menggambarkan ketinggian dan juga kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang tu yang kita cerita pada tapi kita baru masuk ayat yang pertama. Ayat dia kita cerita pasal inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhan kamu Allah, dialah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam tempoh 6 hari. 6 hari ni pun kita dah cerita dulu. Dia ciptakan langit-langit dan bumi 6 hari. Berapa hari bumi, berapa hari langit? 4 hari bumi, 2 hari langit. Nak menunjukkan detailnya dia cipta bumi ni. Detail dia cipta. Maksudnya ada, kan, kadang-kadang kuat-kuat ada minyak, kan, macam-macam Allah Ta'ala bubuh bumi ni, macam-macam, jadi ada besi, ada minyak, kan, detailnya. Okey, 6 hari dan kemudian dia, yang syahid dia ada, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Semayam di atas arasy. Okey, kita nak masuk pada kejap, apa isu dia. Okey, golongan Asy'ariyah pula. Saya hanya compare dengan Asy'ariyah lah, walaupun banyak lagi firqah-firqah lain, tapi yang paling dekat dengan kita adalah Asy'ariyah. Bagaimana golongan Asy'ariyah memahami semayam ni? Dia faham duduk tak? Tak. Sebab dia tak nak apa-apa perbuatan yang macam sama dengan makhluk. Jadi dia tukar duduk tadi tu, istawa di tempat yang tinggi, duduk di tempat yang tinggi. Dia tukar perkataan tu jadi istaula. Ingat tak? Istawa jadi istawa bermakna istaula. Dia orang tak boleh terima perkataan istawa ni. Dia terpaksa ubah. Jadi bukan maksud Tuhan istawa. Maksud Tuhan adalah istaula, kata mereka. Istaula kata mereka. Jadi istaula maksud dia apa? Menguasai. Kan? Barulah kena menguasai, kan? Allah dia menguasai arasy, istaula ala arasy. Jadi kita dah tolak kata-kata dia ni, sebab kalau you kata istaula, dia akan membawa maksud yang bermasalah dalam ayat ni. Allah telah menciptakan langit dan bumi, kemudian dia menguasai arasy. Seolah-olah Tuhan sebelum daripada dia menciptakan langit dan bumi, dia tak menguasai arasy. Kalau you kata istawa jadi istaula, dia akan bermasalah ayat tu. Dia faham tu, kan? Jadi banyak lagi lah istawa, istaula.
Lagi satu, kalau you nak kata istawa tu bermakna istaula kan. Tuan-tuan, saya dah terangkan yang ni juga, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengajarkan kita al-bayan. Kita ni tak pandai bercakap, tak pandai menerangkan. Kita tak pandai. Siapa yang ajar kita? Allah yang ajar kita. Allah kata Ar-Rahman 'allamal Quran. Dialah Tuhan yang penyayang. Dia yang mengajarkan Al-Quran. Allamal Quran, 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Dia ajarkan manusia itu al-bayan. Macam mana nak explain sesuatu benda. Kalau Tuhan yang mengajarkan kita cara menerangkan sesuatu benda, penerangan, penjelasan, takkanlah Tuhan tak reti nak cerita tentang diri dia sendiri. Takkan dia kata istawa, you kata bukan istawa, istawa Allah kan. You pula pandai tukar, you pula pandai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab istawa bukan sekali, dalam buku ni saja 7 kali ayat yang sama. Dia ciptakan langit dan bumi, kemudian dia istawa alal arsh, kemudian dia istawa alal arsh. Istawa duduk di tempat yang tinggi. Jadi takkan Allah Ta'ala tak erti nak cerita tentang diri dia. You pula kena ubahkan ayat tu. Okey, jadi itu antara konsekuensi ataupun masalah kalau kita tukar maksud istawa jadi istaula. Ini banyak juga yang telah kita bincangkan kalau saya tengok nota di sini ni. Baik, itu ayat yang pertama. Okey, kita masih lagi di dalam bab istawa ni tadi. Tuhan itu bersemayam. Tak apalah saya guna bersemayam. Tapi kalau tuan-tuan dengar bersemayam, maksud dia apa? Duduk di tempat yang tinggi. Menetap di tempat yang tinggi. Tinggi itu maksud dia. Antara salah satu maksud dia adalah tinggi ala. Kan maksudnya dia tinggi daripada orang lain. Dan dia berada di atas tahtanya. Itu maksud istawa. Baik, ayat yang kedua nak membuktikan Allah itu beristawa di atas arsy. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy. Ayat yang sebiji hampir sama. Allah yang telah mencipta, cuma lain sikitlah. Sesungguhnya Tuhan kamu Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Itu ayat yang kedua. Ceritanya Allah istawa tadi. Jadi kita kena beriman Allah Ta'ala itu beristawa ataupun bersemayam. Jangan tukar bersemayam jadi menguasai. No. Bersemayam is bersemayam. Baik, ayat yang ketiga. Dalam suratul Ra'd, Allah Ta'ala sebut, ini hanya rentetan je lah. Kita dah cerita tentang istawa tadi, tuan-tuan dah faham. Cuma nak bagi tahu dalil-dalil yang lain yang juga menceritakan Allah Ta'ala itu beristawa ataupun bersemayam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah dialah yang mengangkat langit-langit tanpa ada tiang yang kamu lihatnya. Kemudian dia beristawa di atas arsy. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Baik. Sama juga tujuan dia untuk bagi tahu, Allah Ta'ala bagi tahu dia bersemayam. Tapi sedikit ayat ni cerita tentang langit yang tanpa tiang. Kita tengok antara kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga, dia langit ni macam atap kita, tuan-tuan. Dia adalah satu lapisan yang blok daripada kesejukan haba atau kesejukan angkasa tu. Allah jadikan dia pelindung kita. Dia macam atap untuk kita. Ada tiang tak? Tak ada tiang. Kebesaran Allah SWT. Itu antara lambang kebesaran Allah SWT. Baik, ayat yang keempat. Ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Okey, nak cerita tentang istawa sahaja ada 7 ayat. Dalam surah Taha, Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman 'alal 'arsyis tawa. Tuan-tuan kalau biasa dengar perbahasan ni, inilah ayat yang paling popular nak cerita tentang Allah itu bersemayam. Ar-Rahman, okey, tuan-tuan boleh lancar. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Boleh ingat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. 3. Baik, ayat ni dalam bahasa Arab dinamakan sebagai jumlah ismiyah.
Ataupun senang cerita, ayat ni sebenarnya ayat yang tak normal. Tak normal dalam bahasa Arab. Ayat yang normal dalam bahasa Arab, kalau kita ingat balik susunan dia tadi apa? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Susunan dia tadi kan. Sepatutnya susunan yang normal dalam bahasa Arab adalah istawa dulu, jumlah fi'il dia. Kalau ada fi'il normal, ayat start dengan istawa. Sebagai contoh, kalau saya buat, kita nak buat ayat Ali pergi Mekah. Kita nak buat Ali pergi ke Mekah. Kita nak buat ayat itu Kalau bahasa Melayu kita akan start dengan Ali, betul? Ali pergi kedua ke Mekah yang ketiga. Tetapi kalau dalam bahasa Arab yang normalnya adalah kita akan start dengan pergi dulu. Pergi Ali ke Mekah. So dia akan jadi zahaba dulu. Zahaba Ali ila Makkah. Susunan dia tu Okey. Jadi daripada contoh ni tadi, kita ambil ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Susunan yang normal dalam bahasa Arab adalah istawa dulu. Nombor 2, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa dulu. Ar-Rahman 'alal 'arsy. Itu ayat yang normal. Maknanya ayat tu bunyi Tuhan Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Ayat tu normal. Tetapi dia terbalik kan? Dia jadikan Ar-Rahman dulu. Jadi itu dah pertama dah bertanda tak normal ayat tu. Jumlah ismiyah menunjukkan dia tak normal. Kalau ada fa'il, dia start dengan isim juga kan. Dia buat Muhammad zahaba, dah jadi tak normal. Ayat tu tak normal. Muhammad sepatutnya zahaba Muhammad. Dia tak boleh jadi Muhammad zahaba. Tapi kalau dia start dengan Ar-Rahman, maknanya dia nak bagi tahu ada petanda dekat situ. Petanda dia apa dia? Yang pertama taksis. Taksis ataupun hasar. Maknanya taksis maknanya dia bukan nak cerita sangat pasal yang lain tu. Dia nak kata Ar-Rahman itu. Ayat tu bunyi dia Ar-Rahman. Lepas tu ketidaknormalan yang kedua adalah dia letak 'alal 'arsy yang kedua. Sepatutnya kalau dah tak normal dah. Kalau Ar-Rahman istawa pun dah tak normal dah. Tapi kalau dia Ar-Rahman 'alal 'arsy dulu. Sepatutnya 'alal 'arsy dekat belakang. Sepatutnya paling last kali dia. Tapi dibubuh 'alal 'arsy dekat nombor 2. Dah menunjukkan ayat tu 2 kali tidak normal. Jadi apa yang Allah Ta'ala nak fokus kat situ, dia nak menunjukkan Ar-Rahman itu di atas arasy. Bunyi ayat tu jadi macam tu. Atas arasy istawa, dia bersemayam. Ayat tu bunyi jadi Ar-Rahman tu atas arasy tu lah dia bersemayam. Dia tak bersemayam dekat tempat lain. Jadi kalau tuan-tuan faham kaedah ni, bahasa Arab ni, struktur ayat tu dah tak normal, nak menunjukkan Tuhan nak bagi tahu sesuatu kat situ. Bunyi dia dah tak normal, uslub dia dah lain. Menunjukkan macam mana awak nak tolak Tuhan itu bersemayam atas tanah. Macam ni nak tolak ayat ni kan? Sebab ayat tu dah bagi tahu macam spesifik, takhsis, hasar. Macam kita kata Ali makan apple kan? Tiba-tiba kita kata apple Ali makan. Kita kata macam tu kan? Bunyi dia apa? Kita nak tahu yang dia makan tu adalah apple tu. Itu bunyi dia. Jadi macam mana you nak tolak Allah Ta'ala bersemayam kalau ayatnya bunyi macam ni? Jadi daripada ayat ini saja menunjukkan bahawa kita sepatutnya tak boleh tukar istawa jadi istaulah. Istaulah tadi. Istaulah menguasai, tak boleh. Istawa is istawa. Baik, ayat yang kelima. Summastawa 'alal 'arsy. Sama juga maksud dia, tuan-tuan. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Ayat yang keenam, jumpa tuan-tuan, jumpa. Okey. Ayat yang keenam adalah Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summastawa 'alal 'arsy. Yang ni tuan-tuan perasan kot baca pada surah Sajdah. Surah Sajdah apabila kita ya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsummastawa 'alal 'arsy. Sama maksudnya Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam 6 hari. Yang tadi tak ada di antara keduanya.
Langit-langit dan bumi, kemudian istawa. Ini Allah Ta'ala bagi tahu, dia cipta bumi, dia cipta langit, dan apa yang di antara keduanya itu. Apa yang ada di antara dua tu? Bumi dengan langit. Apa yang ada? Bulan, itulah dia. Bulan, matahari, itu semua di antara langit atas lagi tuan-tuan, langit atas lagi. Okay. Jadi di antara tu Allah juga Allah cipta. Okey. Ayat yang ketujuh, yang terakhir nak cerita tentang istawa ni tadi. Allah Ta'ala sebut, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian istawa 'alal 'arsy. Banyak ayat ni tuan-tuan. Surah ni semua surah lain-lain ni, bukan surah sama. Surah Al-Hadid, surah Sajdah, surah Furqan, surah Taha. Ini surah apa? Surah Yunus, surah Ar-Ra'd. Macam mana you boleh kata bukan Tuhan bukan nak bagi tahu istawa, Tuhan nak maksud dia istawa. Macam mana you nak faham? 7-8 kali Tuhan kata istawa, you kata istawa. Baik, itu sahaja dia punya penerangan. Jadi kalau apa pergi penerangan kat sini. Okey. Jadi bersemayam ni tuan-tuan, jadi kita nak terangkan dulu ni, sifat-sifat Allah Ta'ala ni dia ada dua. Satu sifat zatiyah dengan sifat fi'liyah. Sifat zatiyah maknanya yang ada pada zat dia. Yang pada zat Allah Ta'ala itu, sifat-sifat itu pada diri. Contohnya, yang hidup, itu sifat zatiyah. Tangan, Tuhan kata dia ada tangan, dia ada mata. Kita belajar dulu Tuhan ada tangan, Tuhan ada mata. Itu sifat zat ke sifat fi'il? Itu sifat zat. Tetapi yang lain-lain ni, yang memerlukan kehendak Allah Ta'ala, Tuhan itu murka, Tuhan itu marah, Tuhan itu suka, Tuhan itu bersemayam, yang ni semua dipanggil sifat fi'il. Fi'il perbuatan. Sifat zat ada sifat fi'il. Jadi kalau orang tanya bersemayam ni sifat zat ke sifat fi'il? Sifat fi'il. Sifat fi'il. Okey, habis tentang istawa tadi. Jadi ini antara benda yang paling banyak perbahasannya di dalam apa yang dibahaskan di Malaysia ni lah, istawa ni. Bagaimana tuan-tuan faham tentang istawa ni. Tetapi apa yang saya ajar ni tuan-tuan tentang istawa ni tak sama dengan apa yang diajar di sekolah, tak sama. Lain. Sebab di sekolah dia ajar apa? Istaulah. Mungkin kalau mengaji kelas sekolah dia tahu. Di sekolah memang belajar istaulah. Sebab itu adalah asal dia. Kita kena belajar akidah Asy'ariyah. Tuan-tuan dengar tak khutbah Jumaat? Ingat tak khutbah Jumaat? Khutbah Jumaat lepas 2 minggu lepas. Mana-mana yang mengajar selain daripada mazhab ni bahaya tuan-tuan. Apalah tuan-tuan, saya habiskan kitab ni, lepas ni kita tukar lagi kitab. Okey, yang terakhir, bukan yang terakhir. Kita masuk bab yang baru tuan-tuan. Okey, jadi yang seterusnya adalah menetapkan bab yang baru, menetapkan ulu Allah atas makhluk-makhluknya. Kita nak menetapkan Allah itu ulu, tinggi. Tinggi daripada, atas daripada makhluk-makhluknya. Baik, kenapa tajuk ni Syekhul Islam Ibn Taymiyah masukkan dalam kitab dia? Kenapa dia masukkan kitab Allah? Kita kena beriman bahawa Allah itu ulu. Ulu tu maksud dia tinggi. Kenapa kita nak kena beriman ni? Sebab sangat praktikal sebenarnya. Sebab ada orang kata Tuhan wujud tanpa tempat. Itu masalah dia. Tuhan bukan atas, bukan bawah, bukan kanan, bukan kiri. Tuhan tidak ada arah. Itu akidah dia. Kan? Sebab tu Syekh Razak kata wajib sebagai seorang Muslim menetapkan Allah itu tinggi. Tak boleh you kata kan. Jadi kalau you kata Tuhan bukan atas, bukan di mana kan? Jadi dia akan jadi masalah. Sedangkan di dalam nas Al-Quran jelas Allah kata wahwal aliyul, Allah itu ali, tinggi. Tiba-tiba kita kata bukan, Tuhan tak boleh berarah. Sebab apa tuan-tuan? Apa sebab dia? Kenapa dia kata dia tak boleh kata Tuhan ini bertempat, tak boleh atas, tak boleh kiri? Sebab apa? Sebab tadi yang saya cerita mula-mula tadi,
akidah Aristotle tadi. Tuhan tidak boleh ada kaitan dengan benda yang baharu. Kalau dia ada pada arah, maknanya dia pun macam baharu. Jadi sebab tu dia tak boleh. Tuhan tak boleh atas, tak boleh bawah, tak boleh. Kat mana? Kat bawah, bukan. Kat sini, bukan. Jadi tak ada tempat. Tak ada arah. Itu pun masalah kan? Susah kan? Kalau kita nak guna kaedah Aristotle itu tadi untuk faham Tuhan tu di mana, macam mana Tuhan, susah tuan-tuan. Dan kita sedangkan Allah Ta'ala jelas dalam Al-Quran yang kita sebutkan dalil itu. Yang pertama sekali, ayat yang pertama Allah SWT sebut wa qawluhu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa. Siapa Isa ni? Nabi Isa. Sesungguhnya aku mengambilmu. Mutawaffik ni boleh dipahami beberapa maksud lah. Pertama, mengambil dia ataupun mencukupkan dia. Nombor dua, boleh faham dia menidurkan. Menidurkan. Yang ketiga juga boleh faham mematikan. Tetapi yang ketiga ni tak boleh pakai lah. Sebab Nabi Isa dah mati ke? Belum. Nabi Isa belum mati. Allah Ta'ala hanya angkat dia. Okey. Wahai Isa, aku mengambilmu. Jadi kita pakai terjemahan yang pertama, mengambil engkau. Wa rafi'uka ilayya, dan meninggikan engkau ataupun mengangkat engkau kepada aku. Jadi Tuhan di mana? Kalau dia diangkat, Isa dia dibawa naik, mana Tuhan? Tinggi di atas. Rafi'uka ilayya. Okey, itu dalil yang pertama. Okey, ayat ini ditujukan kepada Nabi Isa putra Maryam yang Allah ciptakan melalui seorang ibu tanpa bapa. Oleh kerananya dia dinasabkan kepada ibunya, Isa putra Maryam. Itu tuan. Dia cakap pasal Isa bin Maryam ni, saya dengar lah. Begitu konsisten Al-Quran mengatakan Isa ini anak Maryam. Konsisten berbanding dengan Bible itu sendiri. Walaupun dia orang sembah, kadang-kadang dia orang sembah Isa ni, tapi kadang-kadang dia nasabkan Isa ni dengan anak, macam-macam keturunan dia nasabkan Isa. Tapi Al-Quran begitu konsisten, Isa bukan anak lelaki mana-mana, dia adalah hanya anak Maryam. Konsisten. Sebagai contoh, manusia ni tuan-tuan, kita ni dinasabkan kepada siapa? Kita ni akan ambil belah mak kita ke akan ambil belah ayah kita? Belah ayah. Sebab itu kita bin dengan ayah kita. Betul, orang dulu dia mesti, kalau dalam ramai anak perempuan, dia mesti nak anak lelaki. Sebab itu adalah legacy dia. Bin kepada dia kan. Anak lelaki tu nanti akan dibinkan kepada dia, nanti tu akan. Jadi sebab tu mungkin sebab antara ramai orang, mesti dia kalau ada ramai anak perempuan pun, dia sayang anak perempuan dia pun, still dia nak anak lelaki. Sebab itu keturunan dia. Jadi semua bangsa macam tu. Baik. Ketika Nabi Musa panggil, Nabi Musa ni keturunan apa? Bani Israel. Dia memang Bani Israel. Ketika dia panggil kaum dia, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi. Ketika mana Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaum aku. Sebab apa? Musa memang keturunan Bani Israel. Jadi dipanggil Bani Israel sebagai wahai kaum aku. Tetapi ayat yang sama dalam surah As-Saff sama kan? Siapa yang baca surah As-Saff? Ayat tu betul-betul wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani. Lepas tu ayat tu sama pula sebelah tu, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel. Ketika mana Isa berkata, wa idh qala Isa bin Maryam liqaumihi. Ketika mana Isa bin Maryam, wa idh qala Isa bin Maryam liqaumihi. Apabila Isa anak Maryam berkata kepada kaumnya, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel. Betul? Wa idh qala Isa bin Maryam ya. Okey. Ketika mana Isa bin Maryam, dia tak kata liqaumihi. Dia tak kata liqaumihi. Dia kata wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel. Sebab apa? Isa, sebab kalau ikut apa yang saya cakap tadi, lelaki dia ambil keturunan siapa? Bapa. Isa ada bapa tak? Tak ada. Sebab tu dia tak pernah panggil wahai kaum aku. Dia bukan kaum dia. Dia tak ada keturunan.
Isa dalam Al-Quran tak pernah panggil Bani Israel sebagai wahai kaum aku. Tak, sebab dia bukan, dia nasab dia bukan keturunan. Nampak tak? Konsistennya Al-Quran. Tuan-tuan cuba cari. Isa tak pernah panggil wahai kaum aku. Dia sentiasa panggil ya Bani Israel. Walaupun dia lahir di kalangan mereka. Kita lahir ni, kita memang duduk kampung ni, tapi kita tak pernah panggil wahai kaum aku kan. Dia sentiasa panggil wahai Bani Israel. Sebab dia bukan Bani Israel. Nasab dia tak ada, tak ada kepada mana-mana bapa. Jadi begitu konsisten Al-Quran berbanding dengan Bible itu sendiri. Bible tu kadang-kadang dia binkan Isa tu macam-macam orang dia binkan. Sedangkan dia kata miracle tapi dia pun binkan. Okey, cerita apa tadi masuk Isa ni. Okey. Allah angkat Nabi Isa. Okey, jadi itu bukti yang pertama menunjukkan Allah Taala itu menunjukkan Allah Ta'ala tinggi di atas. Tetapi sebahagian orang dia cuba nak tolak ayat ni. Dia kata bukan tinggi itu maksud dia, tetapi tinggi yang dimaksudkan dalam Al-Quran sebenarnya adalah tinggi kedudukan. Dia kata, dia balas macam tu. Tuan-tuan, jadi kami katakan ini tidak benar. Sebab apa? Kerana yang dipakai perkataannya adalah rafa'a. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Dia perkataan rafa'a. Rafa'a itu meninggikan dalam keadaan itu menunjukkan zat bertinggi. Maksudnya Nabi Isa tu dia bukan maksudnya tinggi kedudukan dia, tak. Jadi maksudnya tinggi keadaan itu. Okey. Jadi itu tidak benarlah. Jadi kerana yang dipakai itu adalah rafa', tinggi maknawi. Jadi orang nak tolak ayat ni, dia kata Tuhan itu bukan tinggi zatnya, tetapi tinggi maknawi. Secara maknawi kesemua ini, ya Tuhan itu memang tinggi secara maknawi. Semua orang bersetuju bahawa Tuhan itu memang kedudukan dia, namanya tinggi dari segi maknawi itu memang semua orang setuju. Tapi kedudukan zat dia di mana? Itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran bahawa zat Tuhan juga tinggi di atas surga. Okay, apa lagi nak cerita tuan-tuan? Banyaklah dalil-dalil yang lain yang menyokong apa yang kita bincangkan pada hari ini tuan-tuan. Sebagai contoh yang saya sebut tadi dalam ayat kursi, wahwal aliyul azim, wahwal aliyul azim, wala ya'uduhu hifzuhuma wahwal aliyul azim, dan dialah yang maha tinggi, ali dan azim yang agung. Okey, apa lagi menunjukkan Allah itu tinggi? Selain daripada tinggi kedudukan, namanya tinggi, dia juga tinggi di atas makhluknya. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Allah Ta'ala ni kadang-kadang dia nak tunjukkan dia tinggi, dia guna ala, tinggi. Kadang-kadang dia guna perkataan fauqa, wa huwal qahiru fauqa ibadih, dan dialah yang maha berkuasa di atas hamba-hambanya. Atas. Banyaklah dalil-dalil yang lain nak menunjukkan Allah Ta'ala itu tinggi di atas. Apa yang saya nak tekankan kat sini adalah Allah Ta'ala tinggi di atas. Janganlah kita macam beriman macam golongan itu tadi. Tuhan di mana? Tidak di mana-mana. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Jangan. Tuhan tu di atas, senang. Itu adalah fitrah manusia. Kalau kita ada masalah ya Allah tolong. Kita minta mana Tuhan tak ada, kiri kanan. Kita fitrah kita memang minta ya Allah yang tinggi engkau di langit. Kita memang fitrah. Sebab tu salam. Allah Ta'ala turunkan agama itu agama fitrah. Kita memang minta ya Allah, kau lah seorang yang boleh tolong aku ni. Kita memang minta di atas. Jadi janganlah beriman seperti golongan-golongan itu tadi. Banyak lagi dalil-dalilnya. Subhana rabbiyal a'la. Yang ni kita baca bila ni? Bila kita tundukkan kepala kita kan, kita rasa kita paling rendah sekali, kepala kita kat lantai. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhan yang maha tinggi. Okey, antara benda yang menunjukkan Nabi pun faham macam kita faham ni, Tuhan di atas. Apa bukti dia tuan-tuan? Nabi pun faham macam kita faham ni, Tuhan di atas.
Antara yang Nabi SAW buat ketika mana Hajjatul Wada', haji perpisahan. Haji perpisahan ni berlaku pada tahun 10 Hijrah. Nabi wafat pada tahun 11. Dekat lebih kurang 10 Hijrah, awal 11 Hijrah tu Nabi wafat. Waktu Nabi melakukan Hajjatul Wada', sahabat waktu tu ada lebih kurang 100,000 orang. Ketika Nabi wafat, sahabat yang dianggarkan lebih kurang waktu tu, Nabi wafat 11 Hijrah, Nabi wafat tu 124,000. Hajjatul Wada' lebih kurang 100,000. Waktu Nabi wafat 124,000 sahabat dah ada waktu tu. Sahabat ni senang je takrif dia, yang jumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi. Mungkin dia tak rapat pun dengan Nabi, tapi dia pernah jumpa Nabi, beriman dengan Nabi. So ada lebih kurang 124,000. Jadi nak bagi tahu Hajjatul Wada' itu hampir majoriti sahabat ada waktu tu. Majoriti sahabat ada waktu tu. Apa yang Nabi SAW buat? Diriwayatkan Nabi SAW buat selepas Nabi berkata, Nabi sampaikan khutbatul wada' tu, sesungguhnya haram ke atas kamu, darah kamu semua ni orang Islam, jangan tumpahkan darah, jangan makan harta yang haram semua. Nabi pesan. Last kali Nabi sebut apa? Nabi kata, Nabi tanya kepada semua sahabat, Nabi kata, ala hal ballaghtu? Sahabat kata, na'am. Tidakkah aku telah sampaikan benda ni? Sahabat semua dengar, na'am, ya. Ala hal ballaghtu? Nabi tanya sekali lagi, tidakkah aku dah sampaikan? Na'am. Ala hal ballaghtu? Tidakkah aku dah sampaikan? Sahabat kata, na'am. Lalu Nabi buat apa? Nabi tunjukkan, Allahumma syahad. Nabi tunjukkan lagi, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Saksi mereka ni, Allah saksikan, mereka juga saksi ni. Yang dia Allah saksikan. Itu antara macam tu. Macam mana Nabi faham tu? Macam kita, Tuhan tinggi di atas lagi. Betul. Jadi itu antara intipati apa yang saya nak sampaikan pada hari ini. Okey, jadi ada beberapa ya. Masuk dah? 8 2-3 minit ya. Okey, antara yang keduanya bukti Nabi SAW dalam hadis juga daripada sunnah menunjukkan zaman sahabat itu Nabi faham macam kita faham ni, ketika mana ada satu hadis yang dipanggil hadis jariyah. Hadis jariyah ni juga, hadis jariyah ni pernah jadi isu dulu di Malaysia juga. Hadis jariyah. Ketika mana siapa nama sahabat ni? Muawiyah bin Al-Hakam. Dia rasa bersalah apabila dia pukul perempuan ni. Dia rasa dia nak bebaskan hamba dia ni. Dia rasa dia dah melampau di atas perempuan ni. Jadi hamba dia ni, jadi dia nak bebaskan. Lalu dia, tapi yang dia nak bebaskan ni mestilah orang beriman, yang beriman. Dia tak naklah bebaskan hamba yang kafir. Sebab yang dituntut agama hamba yang beriman. Fatahriru raqabatin mu'minah, bebaskan hamba mukmin. Jadi dia bawa jumpa Nabi, hamba ni, Rasulullah, yang ni okey tak untuk aku bebaskan? Jadi Rasulullah tanya kepada perempuan tu, nak pastikan perempuan ni orang mukmin ke orang kafir ke, kan? Lalu Nabi SAW tanya kepada perempuan ni, Ainallah? Di mana Allah? Nabi tanya soalan senang kat perempuan ni, mana Allah? Mana Allah? Sebab orang Arab jahiliah dulu pun kenal Allah, tapi cara dia kenal tu macam orang Islam lah. Lalu perempuan ni kata, fis sama, di langit. Tuhan itu ada di langit lah. Dia faham atas langit tu, atas ke apa ke. Lalu Nabi kata, i'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskan dia ni. Dia ni memang orang mukmin, dia beriman. Jadi Nabi pun faham macam mana kita faham. Jadi di atas. Baik, yang ketiganya daripada ijma' salaf. Salaf pun faham macam mana kita faham. Salaf ni siapa tuan-tuan? Sahabat, tabi'in, tabi'in. Sahabat duduk dengan Nabi, tabi'in anak murid sahabat, tabi'in anak murid kepada tabi'in. 3 generasi awal yang paling Nabi SAW puji ni, sebaik-baik kurun ni. Macam mana dia orang faham kedudukan Allah ni? Macam mana? Mereka pun faham macam kita faham. Sebab apa? Antara apabila diulang ayat ini, Ar-Rahman 'alal arsy istawa ni bukan, Al-Ulu ni, Allah Ta'ala tinggi ni, di atas ni, bukan satu dalam ayat Quran, banyak. Tetapi dalam nukilan mereka tidak ada satu pun yang mereka ini cerita tentang bahawa Tuhan itu tidak bertempat. Tak ada. Semua faham
Bila cerita tinggi-tinggi ya, kan? Tinggi-tinggi ya. Tak adalah macam sebenarnya bukan tinggi. Okay. Tinggi itu makanah saja kan, yang sebenarnya dipaham oleh Asy'ariyah. Kedudukan saja, bukan zat tu tinggi, tak. Jadi dia tak pernah diriwayatkan macam tu. Semua faham zat Allah itu tinggi di atas. Habis kan? Keempat, kelima, habiskanlah. Banyak pula, tak apalah. Habiskan dulu kat sini. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallallahu ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alna min al-muhtadin. Allahumma arham mautana wa shfi marḍana wa 'afi mubtalana waj'al akhiratana khairan min dunyana. Sallallahu